Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid yang dikasihi sekalian, bertemu sekali lagi bersama dengan Ustaz MKE dalam mata pelajaran Sirah Kafa Sekolah Kebangsaan Seraman 2A untuk kelas 2 Umar. Baiklah, pada hari ini kita akan menyambung pelajaran kita pada hari yang lalu, iaitu berkenaan dengan kisah ataupun peristiwa semasa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini, eloklah agar murid-murid dapat mengetahui apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, yang pertama, di akhir pelajaran nanti, murid-murid akan dapat memahami suasana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Yang kedua, menyebut tarikh dan tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, menyatakan situasi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita berlengah lagi. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama menadah tangan dan baca doa belajar. Ayuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Baiklah murid, cuba lihat di skrin anda apakah yang anda dapat saksikan ataupun apakah kalimah yang terdapat di atas skrin anda sekarang. Boleh baca tak? Ini adalah kalimah dalam tulisan Arab ya, dalam tulisan Arab dimulakan dengan huruf mim, kemudian huruf ha, kemudian huruf mim dan kemudian huruf dal. Ya. Muhammad. Apa dia? Muhammad. Kenal tak murid-murid dengan Muhammad ini? Sudah pasti murid-murid mengenali siapakah Muhammad kan? Siapa tak kenal? Nabi kita. Nabi kita iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini kita akan melihat apakah peristiwa semasa kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu tak kisah dia? Jom. Baiklah murid-murid, kita akan memulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan kita membaca berkenaan dengan peristiwa semasa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang terdapat di dalam buku teks sirah di muka surat 13. Jom baca bersama-sama dengan Ustaz. Abdullah iaitu bapa Nabi telah meninggal dunia ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih di dalam kandungan ibunya. Beliau meninggal dunia di Yathrib ataupun Madinah semasa dalam perjalanan pulang dari berniaga di negeri Syam. Ingat lagi tak? Pada minggu lepas kita telah bincangkan tentang peristiwa di mana Abdullah iaitu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah pergi berniaga ke negeri Syam ataupun Yaman, kemudian balik saja dari negeri Syam itu beliau telah jatuh sakit dan telah meninggal dunia di Yathrib atau nama sekarang ini adalah Madinah Al-Munawwarah. Jadi, oleh itu, ketika Nabi lahir ke dunia, baginda sudah dalam keadaan yatim. Jadi apabila kita telah meninggal salah seorang daripada ibu ataupun bapa kita, maka status kita ataupun status anak tersebut telah menjadi
yatim. Kalau telah meninggal kedua-duanya, maka jadilah statusnya yatim piatu. Baiklah murid, kita sambung pelajaran kita di muka surat 14 ya. Mari kita baca sama-sama dialog yang terdapat di muka surat 14 ini. Perbualan di antara anak yang bernama Ahmad dan ayahnya. Okey. Jom ya. Ayah, bilakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan 20 April 571 Masihi. Di manakah baginda dilahirkan? Baginda dilahirkan di rumah datuknya Abdul Muttalib di perkampungan Bani Hashim di Mekah. Jadi Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari apa? Hari Isnin. Ingat ya, hari Isnin. Tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Kenapa ada tahun Gajah? Ingat lagi tak peristiwa Abrahah dan tentera bergajahnya menyerang kota Mekah? Yang mereka telah mati akibat daripada terkena batu-batu panas yang telah dibawa oleh burung ababil. Ingat tak? Minggu lepas kita dah cerita. Jadi, oleh kerana peristiwa tersebut, masyarakat pada ketika itu menamakan tahun tersebut dengan tahun Gajah. 12 Rabiul Awal ini, ya, 12 Rabiul Awal tahun Gajah ini bersamaan dengan 20 April 570 Masihi. Ini adalah tahun Masihi. Kalau sekarang ni tahun 2021. Okey? Nabi lahir pada tahun 571 Masihi. Okey. Baik. Seterusnya, apakah pertanyaan Ahmad kepada ayahnya? Di manakah ataupun tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Jadi, jawapannya, Nabi dilahirkan di mana? Di rumah datuknya. Siapa nama datuk Nabi? Abdul Muttalib. Ya? Di mana rumah datuk Nabi? Datuk Nabi? Di perkampungan Bani Hashim. Perkampungan Bani Hashim di mana? Di Mekah. Itulah ya fakta-fakta yang perlu awak ingat. Baiklah, kita sambung ya pembacaan kita tentang pelajaran sirah pada hari ini di muka surat 15. Okey. Sekarang kita lihat pula suasana semasa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom kita baca sama-sama. Setelah dimaklumkan tentang kelahiran cucunya itu, Abdul Muttalib berasa amat gembira. Lalu membawa cucunya itu masuk ke Kaabah serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dapat tahu saja tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib berasa sangat gembira. Siapa yang tidak gembira kan bila mendapat penghabaran ataupun bila melihat seorang cucu ataupun anak dilahirkan. Betul tak? Jadi Abdul Muttalib pun cepat-cepat bawa cucu dia masuk ke Kaabah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdul Muttalib turut memberi nama Muhammad untuk cucunya itu. Lalu diberikan nama Muhammad. Muhammad membawa maksud yang terpuji. Okey, yang terpuji. Okey, nama ini
belum pernah digunakan lagi sebelum ini. Yang ajaibnya, nama Muhammad ini tidak pernah pun diberikan kepada sesiapa pun sebelum ini. Nama ini memang istimewa buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu, umat dia pun ramai yang menamakan anak mereka dengan nama Muhammad. Termasuklah nama Ustaz Muhammad Khairul Effendi. Ya? Baik, kita teruskan kepada kotak yang ketiga. Orang pertama yang menyusukan Nabi selepas ibunya ialah Suwaibatul Aslamiyah. Apa dia? Apa nama dia? Suwaibatul Aslamiyah. Ingat ya, nama ibu susuan Nabi yang pertama. Suwaibatul Aslamiyah. Kemudian disusukan pula oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Seorang Arab Badui. Yang ni yang kita biasa dengar, iaitu Halimatus Sa'diyah. Suwaibatul Aslamiyah ni kita tak dengar sangat kerana tempoh dia menyusu dengan Suwaibatul Aslamiyah ni pendek sahaja. Sebelum diambil alih oleh Halimatus Sa'diyah. Baiklah murid-murid, tiba kita di penghujung kelas. Jadi bagaimana dengan pembelajaran kita pada hari ini? Adakah murid-murid telah memahami apa yang telah kita bincangkan? Ada beberapa perkara yang Ustaz nak ulang semula. Yang pertama sekali iaitu apakah yang berlaku semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kemudian ingat pada tarikh ataupun hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan di mana beliau dilahirkan. Kemudian apakah yang datuknya ataupun Abdul Muttalib lakukan setelah mendapat pengkhabaran tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, murid-murid sekalian, sekadar ini sahaja pertemuan kita untuk pelajaran sirah pada kali ini. Saya harap murid-murid dapat memahaminya dengan baik dan sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih di atas perhatian yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.